InsyaAllah bagi faham betul-betul. Kalau ada masalah, tanya saya. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak grup ni perempuan yang uzur syar'i? Yang uzur haid? Sekarang. Jangan malu. Ada Ingat niat bersyarat ni untuk perempuan yang haid. Faham tak? Lagi lelaki datang pula, saya boleh niat bersyarat tak? Kalau pakcik datang haid, silakan. Ingat untuk perempuan yang haid saja. Sebab kalau dia uzur, kita boleh tolak dia masuk dalam masjid tawaf. Kan? Kerana orang perempuan haid dia tak boleh masuk tawaf dalam masjid untuk tawaf wida. Tu yang kena dam. Orang lelaki uzur tak ada masalah, duduk atas kursi kita tolak. Kan? Kecuali dia memang sakit nak mati dah. Tak ada masalah. Yang perempuan ni niat bersyarat. Tunggu jap, ada lagi? Belum. Ada nampak lagi? Belum. Oh, ada bunyi apa ni? Bunyi apa kuat ni? Bunyi apa kuat tu? Pilot. Pilot. Bunyi kuat lah. Pilot. Oh tu. Sekejap. Jai. Aduh. One more. Ya. Okey jemaah. Yang ni ikut Ustaz Walkie-talkie. Ini depan jalan tu ada nak Jalan kita akan singgah depan Ada nak beli kita tanya. Singgah dekat depan pintu gerbang tu. Ambil gambar. Okey jemaah, ikut Ustaz Syami. Kita pintu gerbang. Jalan jom. Hello, okey. Siapa yang tak kuat tekan sampai 10. Okay, alhamdulillah audio kuliah duk rakam ni. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi yang penuh keberkatan ini, hari apa? Hari Jumaat, masya-Allah, berada di bumi Madinatul Munawwarah. Dan kita syukur banyak-banyak kerana hari ini 140 orang kita akan bawa menziarahi sekitar Masjid Nabawi. Inilah muka-muka sahabat-sahabat kita yang bersama dengan UAK Travel, dan kita ada live daripada audio kuliah. Satu dunia duk tengok tuan-tuan tu. Tengok. Jadi senyum sikit. Muka je jebon pun. Saya pun tahu letih. Okey, bagi depan jalan. Audio kuliah tunggu jap. Okey, ambil gambar satu-satu. Okey, tu. Audio kuliah. Jalan. Ikut bendera. Satu dunia tengok tuan-tuan. Kalau ada keluarga, tuan-tuan suruh tengok audio kuliah live hari ni, live. Ini jemaah kita ni, kursi roda ada. Jalan. Nampak macam jalan macam penguin pun ada. Daripada Singapura, orang Singapura. Selalu bersama dengan saya, alhamdulillah. Jalan. Jalan dah. Adik kita. Pakcik jalan, pakcik. Pakcik dia tengok girlfriend mana tu. Okey, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tengok di depan tu ada bas warna hijau dan warna merah. Bas ini digunakan untuk kenderaan awam. Kalau tuan-tuan yang kan datang waktu musim haji, tuan-tuan naiklah bas tu, dia akan bawa pergi Quba, dia akan bawa pergi Uhud. Tuan-tuan turun solat di Masjid Quba, kemudian dia akan datang pula 15 minit, 50 minit. Jadi boleh naik. Dan satu lagi yang belakang tu warna merah. Bas tu namanya bas hop on, hop off.
Putus. Hop on, hop off. Hop on, hop off ni dia akan berhenti sekitar Madinatul Munawwarah. Oh, polis kita jaga. Yang ni tuan-tuan jaga ni. Yang ni polis ni, pistol ada ni. Pistol ada. Tapi ini dia tak bawa pistol, dia bawa pistol dia ya. Lagi nak tolong abang ambil kursi kat. Kita ambil. Ambil je dah. Ambil je dah. Nabi. Okey, tuan-tuan yang nak ambil kerusi, lagi kita singgah di sana ambil kerusi. Okey, tutup sikit muka bagi depa tak kenal. Tak lagi kalau depa nak ambil gambar dengan aku. Okey. Yang lelaki ini kita akan bawa masuk Raudhah insya-Allah. Yang perempuan semalam dah masuk dah. Malam ni mereka boleh masuk lagi. Dah pandai dah tu, dah boleh masuk dah. Insya-Allah alhamdulillah. Banyak depa doa semalam. Dan banyak juga kena pijak kepala. Syukur banyak-banyak. Tak lagi kita tengok lelaki pula. Bagaimana mereka akan dipijak kepala. Redor. Okey, bas yang merah ni inilah hop on, hop off. Harga dia harga dia 80 rial. 80 rial sekali naik. Sekali naik 80 rial. Jadi tuan-tuan dia akan bawa semua perhentian. Jadi tuan-tuan boleh naik, dia akan berlalu setiap setengah jam. Ni bas ni. Bolehlah try 2 hari lagi kan. Seorang RM80. 80 rial. Pusing ni. Pusing ni. Dia akan pusing, pusing satu Madinah, dia akan hantar di sini balik. Yang tu yang hijau tu 15 rial. 15 rial saja. Murah. Tak nampak. Tapi yang tu dia bawa ke Quba, ke Uhud, kemudian patah balik. Boleh try insya-Allah. Okey, tuan-tuan, berhenti dekat bendera tu, kita selfie. Kita selfie dulu, selfie. Selfie tak apa, jangan salafi. Selfie. Okey. Pagi ni hari Jumaat, suhu tak silap saya 20 ke 22 darjah Celsius. Semalam pagi tadi, tuan-tuan semayang, tuan-tuan sujud sejadah tak? Sujud. Kita bagi tahu dah kan. Siapa rokok, dia nak kena terajang tu. Okey, yang perempuan di depan, yang lelaki di belakang. Okey, yang perempuan di depan. Ni. Tengok sini, tengok ustaz. Okey. Biar sana di belakang. Okey, makcik, macam tu. Okey. Yang lelaki duduk di belakang. Cari ruang. Siapa yang rendah? Okey. Saya masa di Mekah nanti, kan. Lepas kita tawaf, saya kata, okey, ambil gambar. 5 minit tu. Lepas tu Arab tu, dia duduk di depan ni, dia kata, dahsyat tu, dia kata, boleh kumpulkan semua ni dalam masa 5 minit. Dia tak tahu kita pakai receiver. Yang tak ada nanti tak apa, kita bagi insya-Allah. Ni, kan. Okey, cantik lah tu. Ustaz tengok mana janda yang dah Ustaz duduk. Ustaz lawak Ustaz. Jaga elok ni. Pak Bentua kena jaga malah. Belakang sikit. Okey. Bagi sana sikit, belakang sikit. Cuma melengkung. Okey, cantik lah. Masya-Allah. Tu menantu saya. Okey, cantik lah. Ustaz Azhan tak nampak. Ustaz Azhan kena depan. Nampak serban lah. Ada kat ni. Duduk dengan Ustaz. Yang rendah duduk depan. Mana ni apa? Yang latah mana latah? Mana abang latah kita? Mana? Lah, macam ni. Yang habis duduk tentu buat apa? Macam maskot bah pun. Apa muda-muda tak larat dah. Yang ni tuan-tuan jangan duk cucuk tu. Dia tutup dia pun nampak. Saya kena dah itu. Depan orang ramai tu. Tutup dia tampak saya. Lepas tu dia buat tak tahu lah. Tak apa, lagi kita tampak ni balik. Yang pakai kain labuh sampai tunjuk tera tu apa tu?
Blender apa? Oh. Yang tu. Okey. Okey. Boleh. Okey. Lampu depan. Cemen. Okay. Kita duduk tang ni. Mai. Saya duduk tang ni. Okey, makcik senyum sikit. Siapa ambil gambar? Audio kuliah. Audio kuliah. Ambil. Mak. Anda ambil gambar tak? Nanti awak masuk dalam tu. Kamera. Azam, bagi kamera sekejap. Kamera. Itu audio kuliah tuan-tuan. Nanti terus anak-anak buka audio kuliah. Tonton live. Satu dunia tengok. Dia tu. Tu dia baru tahu Okey. Cik pegang. Okey, dia patut kacau. Aduh. Boleh duduk ah. Cik Okey, makcik pegang apa tu? Makcik tahu dah tulis apa ni? Saya masih kosong, sila meminang saya. Kosong juga? Lah betul. Okey, Hasan. Okey, senyum sikit. Okey. Saya bebas. Okey. Alhamdulillah. Video. Jap video. Video bang. Video. Okey. Saya video. Malam kita ambil video. Di Quba. Okey jemaah. Kita akan teruskan perjalanan kita ni. Terus sampai ujung kiri ada kapet. Kita akan duduk di situ. Okey jom. Ikut bendera. Okey, ikut bendera. Jalan. Tu bendera hijau. Bendera hijau. Ya. Tak dengar. Tu. Halo. Tutup pergi tekan tu. Tu. Terus. Okey. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Masjid Nabawi ini ada 84 pintu. Jalan dekat-dekat sikit, kalau jauh sangat dia putus. Ada 84 pintu. Okey, dan dia ada pagar 39 atau 40 pagar, pintu pagar. 84 pintu. Dan setiap pintu tu ada nama dia. Okey, nama-nama khas yang diberikan kepada khalifah ataupun pemerintah Arab Saudi yang terkini. Contohnya, kalau tuan tengok, ada pintu King Abdul Aziz, khalifah ataupun dia punya presiden dia panggil apa? Kalau sini Amir Mukminin, bukan Amir Mukminin. Apa dia? Perdana Menteri. Bukan Perdana Menteri, presiden. Ni apa? Khalifah tu. Raja. Raja. Dia panggil raja. Okey. King Salman. Sekarang ni King Salman. Tuan-tuan tu, depan tu, lori tu. Mengikut akan raja yang memerintah. Ada pintu King Abdullah. Okey, raja yang memerintah King Abdullah. Ada pintu tu Abdullah Khairi. Lubuk meriam. Okey. Ada yang pintu Uhud, ada pintu Quba, ada pintu Jibril, iaitu pintu yang Jibril masuk di zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Ada pintu Nisa. Pintu Nisa ni orang perempuan. Ada pintu Baqi', perkuburan Baqi', terus daripada pintu tu. Ya, ada di kalangan kita dia kata, Ustaz, hari ni boleh dah masuk Baqi'? Nanti saya akan cerita macam mana nak masuk Baqi'. Kalau boleh, siapa yang berani, masuklah perkuburan Baqi' pada waktu pukul 2 pagi. Itu makluman tuan-tuan. Saya dengan beberapa sahabat masuk pada bulan 3 baru ni. Rupa-rupanya pukul 3 pagi dibuka perkuburan Baqi'. Tuan-tuan akan tengok mayat yang dikebumi ialah mayat-mayat yang luar biasa. Di antaranya mayat yang terbakar. Ada yang mayat aksiden. Allahu Akbar. Saya mengerikan. Ada yang mayat mati terbakar terduduk tuan-tuan.
Lalu dimasuk dalam kubur tu, saya tengok depan mata saya, letak ditarik, zhup, macam ada orang tarik mayat tu. Siapa beranilah orang lelaki pukul 2, pukul 3 try masuk perkuburan Baqi'. Kalau berani. Kalau tak berani, setiap kali lepas solat dia akan sebut as-salatu 'alal amwat wa maitati ataupun watif wal atfal yarhamkumullah, menunjukkan ada mayat. Jadi tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan semayang dekat pintu Baqi'. Jadi bila mayat tu keluar, tuan-tuan iring jenazah tu sampai masuk dalam perkuburan Baqi'. Setiap kali solat duduk dekat pintu perkuburan Baqi'. Nanti saya akan bagi tahu manakah pintu tu untuk orang lelaki. Iring jenazah tu sampailah masuk dalam perkuburan Baqi'. Kemudian apa yang dibuat? Tengok bagaimana jenazah tu dikebumikan. Jenazah tu akan dimasuk 15 minit aja. Mereka akan susun batu, kemudian tutup. Lepas tutup, tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka akan tolak tanah daripada atas saja, menutupi akan perkuburan tersebut, dan tidak dibaca talqin. Oh, lupa ustaz pula tutup muka. Dia bagi dia tak kenal. Dan alhamdulillah, lupa ustaz usuk. Ya habibi. Bila sampai? Halo. Bagi foto gua awal malu tu kan masuk kon. Anak-anak. Akbar. Bos semua? Tak? Balik bobah apa yang tak boleh ni? Duduk 15 hari tau. Bobah tiu ah. Ni kawan baik. Ada. Anak dia ikut lah, anak-anak dia ikut kau punya. Ya ke? Duduk macam mana? Hotel apa? Mubarak. Hotel Mubarak. Mubarak sebelah ya. Oh, Kami nak pergi Mekah ni. datang ni. Bila sampai? Sampai semalam. Bagus. Kita kena balik tu kan? Pergi Mekah, lepas tu balik. Okey dah? Hari jumpa. Mereka dengar. Daripada dengar. Kita reserve untuk anak mak. Kita beli juga. Pekah pergi? Tapi Hari jumpa sana. Hantar duduk mana? Ni At-Taqwa. Malak At-Taqwa. Malak At-Taqwa. Kat mana? Abah, nanti kita jumpa di Saji. Nanti telefon dah. Okey dah? Okey, jemaah yang dikasihi rahmati Allah. Okey, ambil kiri. Laju sangat. Ha? weh semua. Kita kena duduk. Syami. Dia tak dengar tu. Tak pakai tu. Kita kena cari tempat kapet duduk. Kan? Kapet tu. Jangan duduk situ, kena tangkap. Kita jalan pergi depan sikit dulu. Kita duduk tengah ni. Saya kau dia tangkap. Okey jemaah, ikut bendera hijau. Nanti tuan-tuan duduk dulu. Syami. Okey jemaah, duduk dulu. Duduk atas ni santai-santai. Yang perempuan belakang, lelaki depan. Duduk. Jangan duduk merata, duduk bagi relax. Okay, yang tak ada transmitter tolong tumpang kawan-kawan jap. Mana tu fahami kita? Abang fahami. Duduk. Tuan-tuan jangan ikut tengok saya. Tuan-tuan duduk santai-santai. Mana ustaz?
Tuan-tuan jangan tengok saya. Abang tak tahu dah. Saya kena tangkap. Mana Syami? Ustaz Syami? Diri saya satu buat macam cakap. Diri tu dah. Okey, tuan-tuan tengok Ustaz Syami. Tuan-tuan jangan tengok saya. Okey, lagi dia tak tahu siapa yang bagi tazkirah. Okey. Tuan-tuan dengar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jemaah yang dikasihi rahmati Allah. Tuan-tuan tengok di belakang saya ni, nampak tak ada pokok kurma? Nampak tak pokok kurma belakang ni? Tuan-tuan, Ustaz Syami tu nampak dia bagi tazkirah. Lagi kalau kena tangkap, dia yang kena. Dia kan tahu tu, dia tak pakai transmitter. Okey, di belakang tuan-tuan tu ada pokok kurma. Pokok kurma itu ialah Saqifah Bani Sa'adah. Tu yang pokok kurma belakang tu, nampak tu, kebun-kebun tu. Okey, Saqifah Bani Sa'adah ni, untuk makluman tuan-tuan, tuan-tuan jangan tengok saya, buat tak tahu sudah. Saqifah Bani Sa'adah ni tuan-tuan, sebenarnya tempat yang sangat penting. Penting macam mana? Nabi SAW ketika meninggal, Nabi SAW berada di sana. Di sana tuan-tuan. Di sana, belakang Ustaz Syami. Rumah dia. Rumah itu ialah rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat tuan-tuan, mereka tidak duduk di rumah Nabi SAW. Mereka duduk di mana? Di Saqifah Bani Sa'adah tu yang belakang ni. Sekarang ni tak boleh masuk, dia orang tutup. Tak tahulah Hina Arab Saudi kan. Dulu boleh masuk dalam tu. Saqifah Bani Sa'adah ni para sahabat berkumpul untuk buat apa? Untuk melantik pemimpin selepas Nabi SAW. Siapakah pemimpin selepas Nabi SAW? Mereka melantik tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun pada ketika itu mereka telah berbai'ah untuk melantik Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tuan-tuan hebat orang ini, orang yang tawaduk. Dia kata kalau ada Abu Bakar, maka Abu Bakar lah orang yang paling layak. Kenapa tuan-tuan? Abu Bakar di antara orang yang pertama memeluk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Bukan itu yang saya nak cerita. Tapi saya nak cerita Nabi SAW pernah satu ketika Nabi duduk macam ni. Pada ketika itu semua para sahabat BBIP punya, BBIP para sahabat. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan? Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, semua sahabat BBIP. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari tuan-tuan. Nabi kata apa? Wahai sahabatku, siapakah di kalangan kamu yang paling mulia? Lalu para sahabat kata yang paling mulia ialah para malaikat. Lalu Nabi kata memang malaikat mulia kerana malaikat melihat Allah, malaikat tidak ada nafsu, malaikat sujud ratusan ribu, mereka beribadat sentiasa, mereka mulia. Tapi ada paling mulia lagi. Lalu sahabat kata yang paling mulia kamu ya Rasulullah pada anbiya. Ya, aku paling mulia. Kerana apa? Wa ma arsalnaka illa min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utuskan sebelum kamu akan lelaki-lelaki, yakni para nabi, nuhi ilaihim, diberi wahyu. Maka aku ni mulia, nabi ni mulia kerana wahyu. Aku tak akan melakukan kesalahan. Kerana apa? Kerana aku akan diwahyukan melalui Jibril alaihissalam. Aku mulia. Tapi ada lagi paling mulia. Lalu sahabat kata, yang paling mulia tu kamilah ya Rasulullah. Nabi kata memang kamu mulia sebab kamu berhadapan dengan aku. Kamu tengok aku. Kamu bila buat salah aku tegur. Aku melihat kamu semua dan kamu melihat aku. Apa yang aku buat kamu boleh ikut. Memang kamu mulia. Tapi ada lagi paling mulia. Tenung. Senyap aja. Bila senyap tuan-tuan, tak ada jawapan daripada para sahabat. Ketika itulah Nabi menangis sehingga basah janggutnya. Lalu Nabi mengangkat kepalanya memerhati para sahabat. Apa Nabi kata dalam keadaan menangis tu? Wahai sahabatku, ada yang paling mulia. Mereka ini tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Tetapi mereka ini sangat cinta dan rindu kepadaku. Mereka itulah umat akhir zaman. Tuan-tuan tahu siapakah mereka itu? Kita semualah. Tuan-tuan pernah tengok Nabi tak? Tak pernah tengok. Tuan-tuan tak pernah berjumpa Nabi. Tuan-tuan, kita Nabi tak pernah tengok. Tapi kita datang sini. Kerana apa tuan-tuan? Kacik, makcik-makcik, abang kakak?
Kerana rindu pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi bersabda, barang siapa yang menziarahi aku ketika aku meninggal, kemudian dia menyampaikan salam, Jibril akan menyampaikan salamku kepadaku dan aku akan menjawab salamnya. Nabi akan jawab salam kita. Yang lelaki nanti, para jemaah lelaki, kita akan masuk nanti satu persatu. Saya akan cerita ketika dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang lelaki akan bagi salam kepada Nabi SAW. Ingat, Nabi bila diberi salam, tuan-tuan, walaupun dia meninggal, Nabi akan jawab salam tersebut. Dan Nabi kata apa? Maka orang yang menziarahi aku menjawab salamnya, dan dia, aku akan beri syafaat di akhirat nanti. Masya Allah, tuan-tuan, kakak abang lah, pakcik-makcik yang datang menziarah Nabi SAW. Nabi ada bawah kita ni, kita berada di atas. Cuba tuan-tuan bayanglah kalau tengah duk bagi tazkirah ni, tiba-tiba Nabi SAW datang dalam keadaan bercahaya. Seronok dah tuan-tuan. Agak-agak apa yang tuan-tuan nak buat? Saya akan bangun, yang pertama saya akan pergi peluk, cium Nabi SAW. Seronoknya. Tapi Nabi tu dah tak ada, tuan-tuan. Bila tak ada, saya nak cerita satu perkara yang sangat dahsyat yang perlu kita tahu, ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika Nabi meninggal dan Nabi dilahirkan pada tanggal tersebut. Di situlah, tuan-tuan, Saqifah Bani Sa'adah, tempat itu dilantik akan khalifah selepas Nabi. Dilantik, tapi bukan saya nak cerita tentang lantikan. Saya nak cerita 12 Rabiul Awal itu ketika Nabi SAW dalam keadaan nazak. Nabi, tuan-tuan, bangun pagi 12 Rabiul Awal dalam keadaan sakit ni, tenat, sakit dah tak larat dah. Nabi kata dekat Fatimah, setengah kata Fatimah, setengah kata Aisyah. Tapi dalam riwayat kata Fatimah. Dia kata apa? Wahai Fatimah, hari ni aku uzur, aku tak larat nak pergi masjid. Sedangkan rumah Nabi, tuan-tuan, dengan masjid 50 meter saja. Apabila tak larat, maka Fatimah pun keluar, pergi dekat masjid, tengok-tengok ada Sayyidina Ali, setengah kata Salman dengan Salman. Lalu Fatimah kata apa? Abang Ali, lebih kurang macam itulah. Rasulullah tak larat. Sebab Nabi dia tak sebut bapa aku, dia sebut Rasulullah. Dia kata Rasulullah tak larat, dia kata. Maka Sayyidina Ali bangun, tuan-tuan, dengan Salman, pergi rumah Nabi, angkat Nabi, tuan-tuan, pergi ke masjid. Cuba tuan-tuan tengok, dalam keadaan tak larat pun pergi masjid. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, solat tak cukup lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayang, tuan-tuan, solat ini as-salatu imanuddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadzamaddin. Sembahyang ni tiang agama. Siapa dirikan solat, mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, meruntuhkan agama. Tengah ulama kata solat ini seperti mana kepala. Kita, tuan-tuan, kalau buta mata boleh hidup lagi, tak ada telinga, pekak boleh hidup, bisu boleh hidup. Tapi kalau tak ada kepala, tak boleh hidup. Maka solat itu ialah kepala. Tapi ada di kalangan kita, tuan-tuan, datang umrah, solat tak cukup lagi. Allahu Akbar. Boleh hidup ke, tuan-tuan, dengan tak ada solat? Tuan-tuan, jiwa tak akan tenang, hati tak akan tenang. Bila hati tak tenang, tuan-tuan, tengoklah hidup kita tidak penuh dengan keberkatan kepada Allah. Walaupun kita rasa senang, tuan-tuan, tapi hidup kita resah. Kerana apa? Kepala kita tak ada, tuan-tuan. Solat tak ada. Nabi dah tak larat, angkat pergi masjid. Bila sampai di masjid, tuan-tuan, Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, naiklah engkau jadi imam. Aku dah tak larat lagi, tak mampu berdiri lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun melangkah ke hadapan, tuan-tuan. Bila melangkah ke hadapan, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar angkat takbir. Bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, berlinang air matanya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia tahu Nabi yang ada di belakangnya, pagi itu pagi yang terakhir bersama dengan para sahabat. Para sahabat dia tanya-tanya, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menangis dia, sebab dia. Sahabat dia tanya lagi, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Mereka tak tahu, tuan-tuan, pagi itu pagi yang terakhir Nabi bersama dengan mereka. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Menangis sebab dia. Sahabat dia tanya-tanya lagi. Habis solat, tuan-tuan, Sayyidina Ali dengan Salman angkat Nabi balik ke rumah. Bila sampai di rumah, tuan-tuan, Nabi kata apa dekat Fatimah? Setengah kata Fatimah, setengah kata Aisyah. Wahai Fatimah, hari ni aku terlalu uzur. Kalau ada sesiapa yang datang nak jumpa aku, kata aku tak nak terima tetamu. Selang beberapa ketika, tuan-tuan, rumah Nabi diketuk orang. Maka Fatimah pun bergegas buka pintu. Bila dia buka, tuan-tuan, dia tengok di depan rumah Nabi SAW ada seorang lelaki memakai pakaian putih. Bila dia tengok wajah lelaki tu, seram sejuk dia. Dia pun tutup pintu, dia masuk. Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki, ya Rasulullah. Bila aku tengok wajahnya seram sejuk aku. Dia memakai pakaian putih, jubah putih. Lalu Nabi kata, benarkan dia masuk. Dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah Israel. Rupanya Israel menyerupai seorang lelaki, tuan-tuan, masuk. Nabi panggil duduk sebelah kiri.
Bila duduk sebelah kiri, Nabi tanya Israel, "Wahai Israel, apakah telah sampai ajalku?" Apa kata Israel? "Ya Rasulullah, aku telah mencari akan umurmu. Pagi ini pagi yang terakhir untuk kamu ya Rasulullah." Lalu Nabi kata, "Wahai Israel, mana Jibril alaihi salam yang sentiasa bersama denganku ketika susah, ketika senang? Mana Jibril?" Jibril yang duduk di langit ketujuh turun menyerupai seorang lelaki duduk sebelah kanan Nabi. "Aku di sini ya Rasulullah." Lalu Nabi kata apa dekat Jibril? "Ya Jibril, kenapa engkau tidak bersama denganku di saat kematianku?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, aku tak mampu melihat saat kematian kamu ya Rasulullah, kerana mati ni sakit ya Rasulullah." Lalu kata Nabi SAW, "Jibril, aku kekasih Allah, apakah mati ni sakit bagiku?" Lalu kata Jibril, "Walaupun engkau kekasih Allah, mati ni sakit ya Rasulullah." Saya nak tanyalah jamaah UAK yang berada di sini ni, tuan-tuan kekasih Allah ke? Makcik-makcik Habibullah ke? Makcik-makcik Khalilullah ke? Kalau bukan Habibullah, Khalilullah, layaklah pagi ni. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, mula dosaku ya Allah. Nabi kata, "Ya beku, menangislah. Fa in lam tabku fataba." Aku tak boleh paksa bang. Pakcik, air mata yang mengalir secara paksa Allah padam api neraka kita. Saya tak boleh padam api neraka tuan-tuan. Pakcik-makcik, padam api neraka kita sendiri tuan-tuan. Dengan apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat tuan-tuan. Allah suka orang yang bertaubat. Allah tak suka orang yang banyak harta. Allah tak suka orang yang takbur. Allah tak suka dengan wajah yang cantik. Allah tak suka dengan ilmu yang banyak. Tapi Allah suka orang yang bertaubat. Dia kaya, dia bertaubat. Dia banyak harta, dia bertaubat. Dia ilmu banyak, dia bertaubat. Dia wajah yang cantik, dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka orang yang banyak menyucikan dirinya, di antaranya berwuduk tuan-tuan. Nah, tuan yang dikasihi rahmati Allah, lalu kata Jibril, "Ya Rasulullah, mati ni sakit ya Rasulullah." Lalu Nabi kata, "Ya Jibril, apa aku perolehi bila aku meninggal?" Jibril kata, "Kamu yang pertama akan masuk syurga. Kamu masuk syurga tanpa hisab. Dan roh kamu akan diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diiringi oleh para malaikat." Nabi pun tenang tuan-tuan. Bila Nabi tenang, Nabi kata apa lagi? "Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku?" Cuba tuan-tuan tengok, di saat nak mati pun ingat kita tuan-tuan. Yang ada di kalangan kita hidup dah 40 tahun tuan-tuan. Bila sebut Nabi tak ada rasa kasih dan sayang, bagaimana kita tuan-tuan? Ada di kalangan kita dah 60, dah 70, 80 dah. Bila sebut cerita Nabi tak ada kasih tuan-tuan, bagaimana hati kita ni tuan-tuan? Sebab tu pakcik-pakcik layaklah pagi ni menangilah pakcik. Abang, kalau rasa ada dosa, menangilah tuan-tuan. Nabi kata, "Bagaimana dengan umatku?" Maka kata Jibril, "Wahai Rasulullah, umatmu yang pertama masuk syurga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab." Nabi pun tenang tuan-tuan. Cuba tengok bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Kemudian barulah Nabi kata, "Wahai Israel, ambillah nyawa aku." Ditarik nyawa Nabi tuan-tuan daripada lututnya, daripada kakinya, dalam keadaan lemah lembut. Nabi bang, Nabi pakcik kekasih Allah, bukan macam kita banyak dosa. Tu pun kita rasa, ya Allah, mungkin aku senang untuk mati ni. Bagaimana dengan amalan kita? Solat pun tak khusyuk tuan-tuan. Kita sedekah dengan riak tuan-tuan. Kita belajar ilmu macam nak lawan para ustaz, para asatizah tuan-tuan, nak menunjuk kita hebat. Tuan-tuan, Nabi ditarik nyawanya daripada kakinya dalam keadaan lemah lembut sampai saja ke lututnya. Nabi kuatkan suara, "Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah." Menangis Israel tuan-tuan. Apa kata Israel? "Ya Rasulullah, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah." Saya nak tanyalah tuan-tuan, tuan-tuan hebat ke hidup dunia ni? Bagaimana saat kematian kita tuan-tuan? Nabi menangis tuan-tuan, sakit menahannya, menyebut Allah. Lalu kata Israel, "Ya Rasulullah, ini yang paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah." Nabi kekasih Allah menghadapi saat kematian yang cukup memeritkan. Bagaimana dengan kita bang? Takkan tak ada hati untuk menangis padam api neraka kita?
Makcik takkan tak ada hati untuk memadamkan api neraka kita, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata lagi, ya Israel, ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi daripada lututnya dalam keadaan lemah lembut sampai ke pusatnya. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Lalu kata Israel, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kalau demikian Israel, ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi daripada pusatnya sampai ke dadanya. Dada inilah yang disebut sebagai ghargharah. Ketika sampai ke dada ni, tuan-tuan tengok dalam Quran kata apa? Kalla, ketahuilah, iza balagatit taraqi, ketika nyawa sampai halqum, waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati tu, raq, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong. Wal tafatis saqa bisaq, pada ketika itu berselisihlah urat kaki dan tangan. Kerana apa? Menghadapi saat sakaratul maut. Tuan-tuan, saat itu siapa tak boleh tolong, tuan-tuan? Tuan-tuan, siapa nak tolong kita, bang? Isteri kita pun ada yang solat, kita tak suruh, tuan-tuan, bila dia tak solat. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, anak-anak kita tak ajar dia dengan solat. Bagaimana kita berada di alam barzah untuk anak kita solat jenazah kita bila kita meninggal, bang? Bagaimana saat kematian kita, bang, makcik-makcik? Lalu Nabi mencelupkan tangannya dalam bejana yang ada air, dalam keadaan ghargharah, sakit menghadapi saat kematian ini. Lalu Nabi mengusapkan kepalanya. Nabi kata, wahai Israel, aku kekasih Allah menghadapi saat kematian ini. Bagaimana dengan umatku? Nabi kata, tengok, Nabi nak meninggal pun ingat kita. Lalu apa kalimah yang Nabi sebut? Wahai Israel, boleh atau tidak kau letakkan sakit mati umatku daripada aku sampai akhir zaman, kau letakkan kepadaku biar aku rasa sakit, mereka tidak. Cuba tuan-tuan tengok sayangnya Nabi kepada kita. Dia rasa sakit, kita tidak, tuan-tuan. Tapi apa kata Israel? Ya Rasulullah, umatmu bergantung dengan amalannya, kamu tak boleh tolong ya Rasulullah. Nabi tak boleh tolong kita, tuan-tuan. Saya nak tanyalah abang, pakcik, makcik, hebat sangatkah amalan kita ni yang nak menghadapi saat kematian yang sangat dahsyat ini? Kalau rasa tak hebat, layaklah, bang. Pakcik, kakak sebutlah, Astaghfirullahalazim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa abangku, pakcikku, makcikku dan kakakku ini, ya Allah. Aku berada dekat dengan makam Nabi SAW, menceritakan saat kematian kekasih kami. Kami tak tahu bagaimana saat kematian kami, ya Allah. Maka ampunlah dosa kami di pagi ini, ya Allah. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi celup dekat air yang bejana yang ada air itu, Nabi sapu. Lalu pada ketika itu Allah berkata kepada Jibril. Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, Allah memberikan kamu dua pilihan. Sama ada kamu nak hidup panjang di dunia ini ataupun meninggal. Apa yang Nabi kata, tuan-tuan? Nabi tak pilih panjang umur, tuan-tuan. Nabi kata apa? Rafiqul a'la, Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Rupanya Nabi memilih untuk bertemu dengan Tuhannya yang paling tinggi, tuan-tuan. Nabi tak nak hidup di dunia ini, kerana hidup panjang pun lepas itu akan meninggal, tuan-tuan. Nabi memilih kematian dan Nabi meninggal, tuan-tuan, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Nabi SAW berada di bawah, tuan-tuan, tapak kaki kita ni. Kita pijak, kita berjalan, rasa tak ada apa, tuan-tuan. Sedangkan Nabi, tuan-tuan, sangat sayang kepada kita. Dan Alhamdulillah, rohnya ditarik, tuan-tuan, daripada lidahnya. Terus, tuan-tuan, naik ke ubunnya. Lalu keluarlah daripada ubunnya. Maka tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Lalu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diiring oleh para malaikat. Bang, pakcik-makcik, sayang tak Nabi? Bila sayang Nabi, layaklah pagi ini marilah kita selawat pada Nabi SAW. Man salla alayya wahidatan sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa yang sayang dekat Nabi, dia selawat dekat Nabi sekali, Allah akan selawat dekat dia 10 kali. Mari pakcik-makcik, abang dan kakak, sebagai tanda sayang kita untuk kita bangun di padang mahsyar, Nabi akan lihat kita. Kerana apa? Setiap anggota wuduk yang kita ambil,
maka di padang mahsyar nanti akan bercahaya. Sebab tu tuan-tuan, tolong jaga solat tuan-tuan. Susah macam mana pun jangan tinggal solat. Kerana apa tuan-tuan? Solat inilah tuan-tuan dengan anggota wuduk yang kita ambil. Bila Nabi bangun nanti di padang mahsyar, Nabi akan tengok umat ini, lalu Nabi kata hadza ummati, ini umatku. Kerana apa? Kerana anggota wuduk kita bercahaya. Dan Nabi kata inilah umatku, dan Nabi akan bagi syafaat untuk kita masuk syurga Allah Rabiul Awal. Dan di belakang kita inilah nama lantikan tempat lantik itu, Sakhifah Bani Sa'adah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan bagi kerjasama. Tuan-tuan tak tengok saya, polis pun tak kacau. Kita bangun, kita jalan depan pula sampai dekat ujung ada kapet, kita duduk pula. Saya akan cerita pada tuan-tuan iaitu Masjid Saidina Ali, Masjid Saidina Abu Bakar, Masjid Saidina Umar dan Masjid Ghamamah. Okey, bangun, jom kita jalan ke depan ikut Ustaz Syami. Ya, jalan. Kita terus sana. Dia alhamdulillah hari ni orang tak kacau. Strategi kita betul tuan-tuan. Menggunakan Ustaz Syami. Menggunakan Ustaz Syami. Okey, kita jalan terus. Hari itu saya kena tangkap tuan-tuan, dia rampas. Tak apa. Dia pun rampas saya punya transmitter. Jom. Jom. Jalan sampai depan tu ada kapet pula kan, yang ujung sekali duduk ramai-ramai. Lepas tu nanti ayah bagi tazkirah. Okey, ikut Ustaz Syami. Mana bendera tadi? Okey. Jom. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jom jalan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz glamour kat belakang. Apa? Ada hantu. Okey. Kita teruskan perjalanan sampai ujung. Hari ni tuan-tuan memang jamaah Malaysia. Sekarang daripada 9 ni sampai ke 23, jamaah Malaysia paling majoriti. Tuan-tuan akan tengok memang jumpa jamaah Malaysia aja. Jadi kita tutup kepala, jangan bagi nampak. Sekejap lagi dapat tarik aku ambil gambar. Jamaah UAK jealous. Dulu ni tuan-tuan, sebelah kanan tuan-tuan ini ialah muzium astronomi. Bagaimana Al-Quran dengan sains. Kemudian diruntuhkan. Panjang ni kita boleh tengok bagaimana Quran dengan sains. Mereka di sebelah kanan kita ni baru runtuh aja tahun lepas. Baru runtuh aja. Sekarang ni dia orang buka muzium tu di depan sana tu, nampak tu. Di depan sana tu. Sebab tu tuan-tuan, saya pilih hotel kita di pintu 25. Pintu tiang 25. Kenapa? Semua ni hotel-hotel ni murah-murah semua ni di tepi ni. Tapi orang lelaki senanglah, dia boleh masuk sembahyang. Tapi orang perempuan nak masuk solat hanya pintu 25 saja. Tuan-tuan bayanglah orang perempuan kena jalan jauh, kesianlah makcik-makcik kan. Jadi saya buat keputusan biar ambil hotel dekat pintu 25, senang. Jadi orang perempuan nak sembahyang terus masuk aja. Dulu saya ambil belah sini ni pintu 1, pintu 7. Orang lelaki terus masuk Raudah. Orang perempuan makcik-makcik komplain. Ustaz nak ambil pintu nombor 1. Saya kata kenapa? Dekatlah nombor 1. Memanglah pintu kami 25. Nak semayang kena pergi pintu 25 tuan-tuan. Allahu Akbar. Balik semayang bukan senyum, muka macam jebon, maki saya. Dia kata ustaz ni lain kali ambil 25. Lah ni saya ambil pintu 25, senang. Jadi orang lelaki dia boleh semayang mana-mana tempat saja di sini. Yang perempuan pintu 25. Alhamdulillah nak masuk Raudah pun senang. Jadi kalau tuan-tuan bayanglah duduk pintu 21 kan, jalan pagi ni nak masuk Raudah sampai-sampai tutup, bengang tak? Macam semalam lah. Semalam amboi kan. Pergi 9.30 bersemangat tuan-tuan. Sampai-sampai tutup. Allahu Akbar, balik semua.
kesian dekat makcik-makcik kakak-kakak kita. Jadi pintu 25 kalau nak balik pun sekejap saja terus balik. Okey, sekarang kita akan cari tempat yang sesuai di sana, kita duduk. Kemudian saya akan cerita tuan-tuan, Masjid Saidina Ali. Masjid Saidina Ali tuan-tuan tidak dibuka. Tak dibuka kerana apa? Kerana puak-puak Syiah dulu ni mereka tak solat dalam Masjid Nabawi. Mereka solat dalam Masjid Saidina Ali. Mereka mengutamakan Saidina Ali. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Saidina Ali dikatakan menerima wahyu, tersilap turun wahyu. Patutnya turun kepada Saidina Ali, tapi turun kepada Rasulullah. Ada Jibril boleh buat silap tuan-tuan. Ni semua ni puak-puak Saidina puak-puak Syiah yang buat dakwaan yang semikian. Lalu masjid tu telah ditutup. Masjid Saidina Ali lah tempat Saidina Ali selalu bermunajat pada waktu malam. Lalu didirikan masjid. Dan sebelah Masjid Saidina Ali ada Masjid Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Masjid Ghamamah. Ghamamah ni nanti saya akan cerita pada tuan-tuan. Kita jalan sikit. Mana jemaah aku ni? Nampak sarjana, wira sarjana. Oh, jemaah saya dari belakang. Dia tu jemaah saya sampai ke belakang lagi tu, nampak tu. Punya ramai. Ramai sungguh. Ni kalau saya buka ni, muka ni, silat-silat depa duduk nak dengar kita punya. Tapi kita pakai transmitter, depa tak dengar suara saya. Okey, sekarang ni depa buat persiapan untuk nak solat Jumaat. Okey, kalau tuan-tuan tengok pintu-pintu yang ada tu semua mengikut Raja Arab Saudi. Tambahan, contohnya King Abdullah. Maka pintu tu dia beri nama King Abdullah. King Abdul Aziz, maka namanya Bab Abdul Aziz, mengikut tambahan yang dibuat oleh raja tersebut. Okey, kita cari tempat yang sesuai masuk dalam ni. Daripada cuci tu kita duduk atas kapet. Kemudian dia bagi masuk tak? Boleh masuk kot? Tunggu kat Ustaz Syami tak? Kalau dia bagi masuk, kita duduk atas kapet. Tengah cuci. Lama. Mari sini. Mari sini. Dekat bendera ni. Ni, kalau dia rampas. No? Okey, ikut Ustaz Syami. Kita masuk dalam pagar tu. Kalau boleh lah, kalau takut polis halau pula. Try. Kita masuk dalam pagar. Kalau boleh lah. Tapi polis duduk tunggu. Ikut Ustaz Syami. Kalau boleh masuk perempuan sebelah, laki sebelah ni pun tak apa. Syami. Allah. Panggil Ustaz Syami tak? Bagi tahu dia. Perempuan duduk dalam ni, laki duduk dalam ni. Sebab perempuan dia tak jalan mana dah. Boleh tak? Perempuan masuk dalam tu. Dia buka tak? Syami tanya askar tu, boleh masuk tak? Boleh tak? Tanya dia. Tu tanya Arab tu. Polis. Boleh tanya polis tu. Tu. Oh, tak boleh. Dia tapi depan. Nisa, Hina, Nisa. Okey, kita duduk depan. Hari ni hari Jumaat. Okey, kita duduk dekat belakang ni. Syami. Belakang tu. Bakal duduk situ. Okey, duduk atas ni. Boleh. Yang perempuan duduk belakang, lelaki mah duduk depan.
Syami. Syami. Tak pergi berdiri macam tu lah. Okey jemaah. Duduk. Laki duduk depan ni. Duduk. Duduk. Oh, Ustaz ni tolak. Ya Allah ni masuk terus okey, duduk. Duduk, jangan tengok saya. Buat tak tahu sudah. Duduk tengok sana, tengok sini tak apa. Macam kita rehat je. Duduk cik. Sebab macam ni lah kita kalau berdiri pakai mikrofon kena tangkap. Duduk lama sikit. Sebab orang perempuan dia tak boleh jalan dah. Dia kena duduk di sini. Okey, yang lelaki perempuan, jemaah lelaki perempuan. Nampak dah saya ni depan saya. Ni belakang saya. Tengok belakang saya ni, nampak tak? Belakang nampak tak ada satu masjid warna putih tu, nampak tak? Sana. Nampak tak? Nampak tak? Masjid tu nama Masjid Saidina Ali. Masjid Saidina Ali. Masjid Saidina Ali ni, siapakah Saidina Ali? Saidina Ali siapa? Kan, Saidina Ali ialah menantu Nabi SAW. Dan Saidina Ali juga ialah sepupu Nabi. Kan, Ali bin Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sama dengan Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Saidina Ali menantu Nabi. Dia selalu munajat dekat situ. Bila munajat dekat situ, dia meninggal, dia buat masjid tu. Tuan-tuan, masjid tu kalau tuan-tuan pergi tengok, dia tulis tu, Masjid Saidina Ali. Memang ada tulis tu. Saidina Ali ni menantu Nabi. Nabi cukup sayang tuan-tuan, sebab Nabi tak ada anak lelaki. Yang ada menantu aja, iaitu Ali radhiyallahu anhu. Saidina Ali ni tuan-tuan, pernah satu ketika Nabi balik-balik dalam peperangan. Nabi cari siapa? Cari Saidina Ali. Ya Ali, ana ya Rasulullah, ta'al hina. Maka Saidina Ali pun datang. Dia sebut. Boleh tak bagi duduk? Tu boleh duduk. Mereka ni sebab tak ada saya. Dah, kesat dah kata. Sekejap. Nampak dah. Kita pergi lah. Tu lah Arab ni. Aduh. Tak apa, yang perempuan jom. Dia kacau kita tengok. Yang tu duduk lama boleh. Ada, Nisa. Maaf pergi sekolah. Laki duk. Allah Akbar. Jahat dengki. Lama dah. Dengki nampak. Tu lah. Ni perempuan duduk belah sana tak apa. Haji bawa duduk tepi tu. Suara saya dengar kot. Jahat. Kita kena halau. Habaq kawan-kawan tu halau juga. Memang jahat. Tu. Terai duduk atas tengok. Dia tak bagi duduk. Aduh, kacau tu ya. Ish. Duduk tenang. Tu. Duduk menor tu. Lelaki tak apa. Dan ni yang mana ambil chair hak group ni semua dah tak lah. Tinggal hak ni je. Hari Jumaat hari ni dia kacau ha. Dia tidak apalah dia kisah dia chair yang kongsi dia tak. Tu. Lepas tu makcik tu dulu lah. Pastikan buah tu nak kena bagi balik. Kat orang ni. Ayah ni boleh Aduh.
Kacau sungguh lah. Jap. Aina makan. Aina. خلف Oh, belakang lagi. Orang. Dia kata sobi belakang. Aduh, dah kacau semula. Ya Allah. Ni Jumaat. Hari Jumaat ni, dia tutuplah untuk orang lelaki nak solat. Orang lelaki. Tak apa. Jemaah lelaki, tunggu saat Sehari kita masuk terus. Saya bawa yang perempuan sekejap. Jom. Jom, yang perempuan. Dia tak pergi masuk hari ni, hari Jumaat. Tak apa, saya nak cerita tentang apa yang berlaku. Mai. Sehari, Ustazah kena bawa balik hari ni, hari Jumaat. Dia kacau orang. Sini. Kacau sungguh lah. Sini boleh tapi belakang. Belakang. Luar lah. Depa tak bagi duduk sini. Kacau sungguh ah. Tak apa benin. Tukar kemaluan semualah bagi lelaki. Gelok dah. Aduh, penin dah. Mesti saya nak balik jumpa ustaz lah. Okey. Nampak? Mesti nak saya cari ustaz tau ni. Okey. Okey. Jom. Baik. Jom. Bagi duduk kat mana ni, ya Allah. Tu boleh. Tu. Sian lah. Macam mana? Tak apa. Okey. Masuk dalam ni, nampak tu? Dalam ni. Lagi saya bagi tazkirah di luar. Tak boleh hari ni. Okey, kakak-kakak, ibu-ibu duduk dalam ni. Okey, masuk kat tu. Mari duduk sini. Masuk dalam. Masuk. Ha? Hai, teruk sungguh lah. Ha? Oh, dia belah. Tu dia belah tu. Masuk. Masuk. Duduk sini. Cepat. Sini. Cepat. Dia halau tu. Cepat. Cepat cik. Duduk ni. Duduk. Lega dah. Lepas dah. Lekat dia tutup. Boleh. Dia tak bagi dah. Tak lepas dah 3 orang. Tengok orang ajak tu. Apa kau masuk kat tu? Okey, duduk. Ni. Kau sini. Cepat. Tak kira tengok ini aku tangkap. Cepat tutup. Kira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, tadi kan sana ada satu masjid warna putih tu. Masjid tu Sayyidina Ali. Depan masjid Sayyidina Ali ialah masjid Sayyidina Abu Bakar. Belakang Sayyidina Abu Bakar ialah masjid Sayyidina Umar. Tepi masjid Sayyidina Umar, masjid Ghamamah. Kalau kakak jalan kuat, jalan tertulah itu. Dekat situ ada masjid semua tu. Kan? Masjid Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, masjid Sayyidina Abu Bakar, masjid Ghamamah. Sayyidina Ali ni menantu Nabi SAW. Bila kata menantu Nabi, jangan tengok saya, buat tahu dah. Bila kata menantu Nabi SAW, satu hari bila Nabi balik, Nabi kata, "Ya Ali, aina anta?" Mana Sayyidina Ali? Ana hina. Dia panggil Sayyidina Ali. Bila panggil tuan-tuan, dia duduk
Nabi SAW letak kepala atas reba Saidina Ali. Agak-agaklah makcik kakak, kita ada menantu, agak-agak boleh tidur atas reba menantu tak? Ha? Tak boleh. Saya pun tak sanggup tidur atas reba menantu saya. Sebab menantu saya bulu banyak. Mak dia. Ni desain saya. Dia pun tak kenal. Ni Mak Syami, Mak Ustaz Syami ni. Tu bisa saya boleh melawak kan. Memang apa umak sama kan. Haja halau. Oh, belakang pula dah. Belakang. Dia belakang dia belakang. Yallah, sini belakang memang sekolah. Aduh, ya Allah. Haja. Aduh, susah hati orang perempuan ni. Itulah cabaran tu. Nampak macam mana? Ni saya tak boleh masuk ni. Kalau ada pedang saya, aku ni tak boleh jalan. Haja. Aduh, tak, tunggu kat tu tak. Kacau sungguhlah, ya Allah. Ha? Padahal dalam kawasan ni, kawasan perempuan ni kan. Duduk itu. Oh, tak boleh juga. Aduh. Fiza masuk. Fiza masuk. Syami masuk, Syami. Mana Syami? Aduh, dia halau lagi. Rizal masuk, Rizal. Haji masuk, Haji. Haji masuk, Haji. Haji masuk, Haji masuk. Haji masuk, Haji. Haji masuk, Haji. Haji masuk, Haji. Dekat dah. Ha? Jamaah perempuan tu siapa jaga? Kami duduk pula hantar wheelchair dulu. Kena halau tu. Depa tak lirung. Nampak. Siapa pun tak ada. Saya tu wheelchair ni. Ha? Dia masuk satu. Jom. Dan masuk tu kan lagi masuk kan? Masuk. Ha. Terus ya. Siapa tak pergi masuk? Dia masuk sekali. Masuk tu. Masuk sekali. Makan orang yang
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Orang perempuan kena halau. Siapa yang tak ada uduk, dia ambil uduk Lelaki semua sini? Betul, mereka pergi tanah. Hari ni hari Jumaat. Salah dia. Orang perempuan tak boleh duduk sebab kan dia bagi lelaki kena halau. Ada uduk. Siapa tak ada uduk, pergi ambil uduk. Tu lah. Ni ayah mana? Tak ambil lah. Tu si roda. Api dah? Masuk dah? Oh. Apa lagi masuk tu lagi? Masuk tu ni. Masuk tu ni. Masuk tu ya. Tak, kita masuk kali. Hari ni hari Jumaat, kalut sikit lah. Habis dia halau, tak mana tak boleh duduk. So balik ha, macam mana? Kacau mu. Tu syukurnya jadi lelaki. Tu pun ada yang tukar jadi perempuan pula. Tak boleh duduk. Habis kena halau. Duduk itu tak halau lagi. Duduk tu halau lagi. Kita pun pening lah. Balik ya. Nak duduk start pun tak boleh. Aduh, salah. Ha? Dia ya? Oh, tak apa, nanti bilik wadah dah. Dah kita nak masuk. Kita nak ziarah Nabi dulu. Lepas tu Pak Ustaz Me'em yang tolak masuk. Siapa sini yang nak tolak? Si roda ada. Boleh masuk terus. Siapa nak tolak? Untung. Adik dah tolak. Mereka ambil peluang dah. Mana? Tu. Tu adik dia cakap ICU dia orang. Balik semua? Ha? Balik semua? Balik kan tak boleh. Dia duduk hari Jumaat. Dia duduk kena halau. Sebab kita ni perempuan, lelaki. Lahir ni duduk kat mana? Balik Lihat je Pak. Kacau. Itulah patutnya. Allah, bukan nak duduk sampai berjam. 10 minit pun. Hari ni kalau nak masuk Raudah memang tak boleh lah. Tapi Ustaz Me'em boleh boleh. Apa lagi tak? Semua ada dah? Okey, sementara mereka tu lambat sangat, kita... Okey, untuk makluman tuan-tuan, yang tu Masjid Sayyidina Ali. Sebelah Sayyidina Ali adalah Masjid Bilal Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sebelah Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar. Tu kalau tuan jalan tu, itulah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sebelah Sayyidina Umar ialah Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ni, Nabi SAW pernah satu ketika tak ada hujan dekat Madinah ni. Nabi kumpulkan semua sahabat solat istisqa. Istisqa dekat situ, solat minta hujan. Dengan izin Allah, lepas tu waja'alna minal mu'sirati ma'an sajjajah. Allah hantarkan awan. Mu'sirati ma'an sajjajah, turun air mencurah-curah. Linukhrija bihi habban wa nabata. Daripada hujan tu keluar tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Alhamdulillah, wa jannatin alfafa. Maka jadilah kebun-kebun yang lebat. Dia bunyilah ketak. Siapa yang terputus, tutup buka balik. Sekejap Hello. Okey tak? Siapa yang tak dengar, buka balik. Okey. Sayyidina Ali ni menantu Nabi. Saya cerita tadi, bila dia balik, dia tanya, "Ya Ali, aina anta?" Mana Ali? Kata, "Aku ya Rasulullah." "Ijlis duduk sini." Nabi SAW terus letak kepala atas ghaibah Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali menantu. Agak-agak lah kalau kita ada menantu, boleh tak kita letak kepala atas riba menantu? Sanggup tak? Saya tak sanggup tuan. Sebab menantu saya bulu banyak. Aku geli tuan. Dia gelak. Tu ayah dia pun gelak. Tu Haji Fauzi tu bisan saya. Bapa kepada Ustaz Syami. Kami sama umur lah, boleh melawak. Seorang lagi Ustaz Najmi, itu menantu saya juga. Dua cucu dah lah. Nabi SAW letak kepala atas menantu ni. Rupanya Sayyidina Ali tuan-tuan tak solat lagi asar. Bila Nabi terjaga, Nabi tanya, "Ya Ali, hal tusalli ya asar?" Kamu sembahyang dah asar? Dia kata, "La ya Rasulullah, belum lagi." Apa yang Nabi buat? Rupanya matahari nak jatuh tuan-tuan, nak masuk waktu maghrib. Nabi duduk depan rumah Sayyidina Ali tu. Nabi tunjuk dekat matahari. Nabi kata apa? "Demi aku di bawah kekuasaanmu, jangan kau jatuhkan matahari itu sehinggalah solat Sayyidina Ali selesai." Ali selesai. Tiba-tiba matahari itu tak jatuh. Sayyidina Ali ni bangun ambil wuduk, solat dah habis, baru jatuh. Masa tu Bilal standby dah. Bilal. Tu, tak jatuh pula dia kata. Matahari tu dia tak jatuh. Akhir jatuh. Bila Nabi tanya, "Wahai Ali, kenapa tak kejutkan aku?" Apa kata Sayyidina Ali? "Masakan aku nak kejutkan kamu ya Rasulullah? Yang tidur atas riba aku ini kekasih Allah." Allahu Akbar. No. Ni tuan-tuan, kekasih Allah tu ada dekat tu, tuan-tuan. Tu kita nak masuk tu pintu nama Babus Salam. Pintu tu Babus Salam. Pintu yang ni yang nama merah, yang merah ni 1 2 3 ni mengikut khalifah yang masuk. Ada pintu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar ni. Tu ada pintu tu. Pintu ni lah nak masuk Raudhah nanti. Tapi untuk orang kursi roda, dia akan masuk Babus Salam. Jadi Babus Salam nanti bila masuk, tuan-tuan buka kasut, langkah kaki kanan. Tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan nak baca apa? Doa masuk masjid. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian masuklah. Bila masuk, tuan-tuan baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa? Babus Salam. Okey. Bila masuk nanti, tuan-tuan tengok pintu. Tuan-tuan tengok tiang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tengok nanti saya akan tunjuk. Saya akan bercakap, tuan-tuan dengarlah. Tiang nombor 5. Baguslah kita duduk santai macam ni, suara saya dengar kan. Tiang nombor 5, nanti dia ada renda macam ni, renda tu kan. Renda tu warna hijau. Kemudian di renda tu tulis dalam bentuk huruf Arab, tulisan emas. Dia tulis Had Masjid Nabi alaihi salam. Itulah Masjid Nabi yang asal. Ingat nanti saya tunjuk. Itu Masjid Nabi yang asal. Okey. Kemudian bila kita masuk sikit lagi, tuan-tuan tengok ada satu mihrab. Mihrab tu ialah mihrab Saidina Osman. Okey, bukan lagi Raudhah. Kemudian masuk lagi, tuan-tuan akan tengok ada satu mimbar. Nabi kata, "Min baiti," daripada rumahku, "ila mimbari," ke mimbarku, "Raudhatun min riyadil jannah." Itulah taman syurga Raudhah. Okey, daripada mimbar ke rumah Nabi. Rumah Nabi tu ialah rumah Sayyidatina Fatimah. Nanti tuan-tuan tengok yang warna hijau tu bukan lagi makam Nabi, rumah Fatimah saja. Makam Nabi di tengah nanti. Di bilik yang kedua, itu ialah rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Situlah makam Nabi. Rumah Sayyidatina Aisyah hanya 10 kaki kali 10 saja. Tuan-tuan bayang tengok, kita sedia rumah kat bini kita, luas tak? Luas nutur pun dia tak bersyukur lagi, komplain banyak-banyak. Ni tambahlah ustaz kita ni baru menikah sebulan tuan-tuan. Dia tengok negro pun nampak putih. Nak bawa bini tak boleh lepas dah. Tiket dah penuh. Tak salah datang seorang. Teringat bini tu, tak apalah peluk Ustaz Azhan. Ustaz, mana Ustaz Azhan? Tak nampak Ustaz Azhan? Peluk Ustaz Azhan. Kan? Ingat itu ialah mimbar. Lepas mimbar, tuan-tuan akan tengok ada pelantar. Okey, saat lagi lepas ziarah Nabi, kita akan masuk terus dalam Raudhah. Tuan-tuan kalau boleh, dia dah buka dah, boleh masuk Raudhah lah. Boleh tunggu sampai habis. Sampai Jumaat. Di belakang mimbar tu ada pelantar. Pelantar tu pelantar Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan sampai sekarang orang sebut Bilal. Dulu Bilal azan atas tu lah. Sekarang ni pun Bilal azan atas tu. Disebut muazzin. Kan? Sampai Malaysia pun Bilal juga kan. Orang sebut Bilal, orang yang azan. Dan
Azan Bilal, lepas Nabi mati, Bilal tak azan dah. Kerana apa? Sebab bila dia sebut tuan-tuan Muhammad, dia rindu. Tuan-tuan kalau sebut Nabi Muhammad, tuan-tuan rasa apa tak? Tak rasa apa tuan-tuan. Tak tahu lah kita ni, hati kita macam mana kita nak sebut, tak tahu lah. Kan? Jadi bila dia kata macam tu, dia kata apa? Aku tak boleh sebut. Lalu dia pindah tuan-tuan, dia duduk di Damsyik. Damsyik tu. Satu hari bila mimpi Nabi SAW. Dia kata apa? Sampai hati kamu tak mau balik. Kamu tak rindu aku kah? Bilal balik masa tu zaman Sayyidina Abu Bakar. Masa tu waktu Zuhur. Bila sampai tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pegang Bilal, lama tak dengar azan. Atas itulah, atas pelantar tu. Apa Bilal kata? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Aku tak nak. Tiba-tiba tuan-tuan datang cucu Nabi. Apa nama cucu Nabi? Al-Hasan, Al-Husin. Al-Hasan, bukan Hasan Husin. Al-Hasan dan Al-Husin. Pegang tangan ni. Bila pegang, Hasan sebelah sana, Husin sebelah sini. Hasan tarik. Pakcik Bilal, azan lah, lama tak dengar. Rupanya Hasan ni daripada pusat ni sampai kepala, muka macam Nabi. Semua bentuk lebih kurang Nabi lah. Yang Husin sebelah pusat ni sampai ke bawah macam Nabi. Cara jalan dia. Tiba-tiba bila Hasan kata, pakcik, longlah azan. Dia tengok-tengok, dia kata apa? Aku tengok ni macam Nabi suruh, dia kata. Muka kan muka Nabi. Nampak apa? Muka macam muka Nabi SAW. Lalu dia kata apa? Wahai Abu Bakar, kalau engkau suruh aku tak nak, dia kata. Tapi yang suruh ni cucu Rasulullah, aku anggap macam Nabi suruh, dia kata. Sebab muka macam Nabi. Lalu dia pun azan lah, dia naik atas pelantar tu. Dia pun laung. Masa tu waktu Zuhur. Dia pun laung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, rupanya azan ni ada sanad. Yang laung azan sekarang tu daripada sanad Bilal bin Rabah. Sanad dia. Laung dia, laungan dia. Kita ikut suka kita kan. Dia maghrib dia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Isya lain. Kalau subuh lain. Kita maghrib Isya, Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati main-main tak main pun tak apa. Yang penting aku laung azan. Kan? Ketiga tuan-tuan, bila laung azan Allahu Akbar, penduduk Mekah ni, Madinah ni, dengar azan Bilal lari semua. Sebab apa? Pergi duduk dekat dengan pelantar tu, tengok Bilal sambil menangis. Kerana apa? Rindu Rasulullah. Bilal pun sambung lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar menangis teresak-esak. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling dekat dengan Nabi. Dia sambung lagi, asyhadu an la ilaha. Sayyidina Umar pula menangis. Bila Sayyidina Umar menangis tuan-tuan, Bilal relax ke? Kemudian Bilal teruskan, asyhadu anna Muhammad. Bilal tak boleh sebut. Bila tak boleh sebut, dia menangis tu, dia menangis, dia teriak. Kemudian dia jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, ada orang kata riwayat ni tak sahih, tapi cerita atas cerita. Cerita bukan cerita daripada sejarah Nabi ni, cerita atas cerita. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita rasa ikut. No? Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW, apa nama Sayyidina Bilal ni? Ganggu dah, pening aku. Lupa dah. Ustaz ni? Lupa sekejap Ustaz. Tak apa tak? Ganggu rakaman tu? Rakaman. Audio clear. Oh, ramai lah. Ganggu rakaman. Dah sampai? Sedih Ingat Indon mana? Singapura. Syukran. Oh, Haji Ismail. Allah. Hari terakhir nak balik. Allah Akbar. Abang ingat kucak ayam eh? Okey. Sekejap, kita boleh tunggu. Oh, ustaz ni apa? Haji Ismail. Haji Ismail. Oh. Okey. Kita nampak jap. Okey. Okey. Singapura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Rumah saya selalu Oh, jaga. ikuti ustaz ni. InsyaAllah jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey. Mekah ni. Nak pergi petang ni. Lepas Jumaat. Tu sofa. Sofa.
Okey. Mana Ustaz? Ni. Selfie. Nah, okey. Boleh buat Okey. grup lah. Oh, dah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Ni no. Jumpa lagi nah. Mana tak nak? Mana jumpa lagi. Allah. Allah. Okey. 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 Bilal bin Rabah tu meneruskan asyhadu anna Muhammad. Bilal ta'lis azan, kemudian pingsan jatuh tuan-tuan. Saidina Umar naik. Saidina Umar kata apa? Bilal dia kejut, habiskan. Kemudian Bilal pun jaga. Bila jaga tuan-tuan, Bilal kata apa? Macam mana aku nak habiskan Muhammad Rasulullah? Bila aku sebut Muhammad Rasulullah, aku nampak daripada atas pelantar ini Rasulullah keluar daripada rumahnya masuk ke dalam membar, dalam raudah untuk solat bersama-sama. Umar, aku rindu Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah tu ada sana. Kita rindu tak? Ni kita nak masuk bagi salam ni. Pertama bila masuk nanti angkat tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ingat nanti saya akan bagi tahu. Okey, yang ni kita akan masuk dulu. Kemudian tuan-tuan tengok nanti lepas daripada tu membar ada satu lagi mihrab. Mihrab itu ialah mihrab Nabi SAW. Nanti Ustaz Mi'in dengan Abang Lah akan tolak. Mungkin masuk bawah mihrab tu. Kalau masuk dalam tu, doa banyak-banyak bagi saya panjang umur, murah rezeki. Ramai pula. Dapat gitu kan? Tengok. Memang untung. Nanti doa sama main saya. Okey. Di mihrab tu, mihrab Nabi, ada satu ni, tiang. Tiang tu dia ada bulat. Dia tulis hazihi sutunah mukhallaqah. Tu tiang batang kurma yang sayang Nabi. Tu belakang mihrab tu. Okey, depan mihrab tu ada satu lagi tiang. Dia tulis hazihi sutunah Sayyidatina Aisyah. Itu tiang Sayyidatina Aisyah. Okey. Depan tepi ada satu tiang lagi, ada bulat. Nonton tengok nanti ambil gambar. Ada tulis hazihi sutunah Abu Lubabah. Tiang Abu Lubabah yang ikat. Dia ikat diri dia sendiri sehingga turun Allah ampun dosa dia. Tiang tu di antara tempat mustajab doa. Ni satu lagi tiang tu, tiang mukhallaqah tu, kan? Tiang batang kurma yang saya cerita tuan-tuan. Tiang tu dulu Nabi sahabat buat membar. Nabi baca khutbah sandar situlah. Satu hari tuan-tuan, ada seorang perempuan dia offer, boleh tak kita buat membar baru? Sila. Bila buat tuan-tuan, batang tu buang tepi. Nabi naik baca khutbah, batang tu menangis, batang kurma tadi. Bila menangis tuan-tuan, Nabi duk cari siapa duk teriak ni kan. Nabi turun, Nabi pegang batang kurma tu. Bila pegang, Nabi kata, wahai batang kurma, kenapa menangis? Ya Rasulullah, sampai hati kamu buang aku. Dulu kamu sandar dekat aku. Nabi kata, wahai batang kurma, aku bagi kamu dua pilihan, nak hidup ataupun nak panjang umur. Hidup di sini ni ataupun kamu mati. Apa batang kurma ni kata, ya Rasulullah, doakan aku mati ya Rasulullah. Kalau aku hidup, engkau akan mati, kita akan berpisah. Doakan aku mati, aku akan tumbuh di syurga, aku akan bersama dengan engkau di syurga. Aku rindu engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi pun usap batang kurma tu, ditanam di belakang tu mihrab Nabi SAW. Tuan-tuan nak tengok tak? Jom bangun. Jom. Kita nak masuk dalam. Saya bagi kat Haji tu hospital. Nanti nak masuk. Ni mana boleh masuk pukul 10 dah. Jom kita masuk ziarah Nabi dah. Ziarah Nabi. Jom. Okey, jom. Terus. Siapa tolak pakcik? Ambil tolak? Pakcik, depan tu memanglah Nabi, tapi depan lagi ada lubang. Ambil tolaklah lubang tu terus. Tinggi. Pot. Mana pun dia langgar aku. Dekat. Tengok bos. Turun lah tinggi. Okey, saya akan cerita pada tuan-tuan bila kita masuk dalam tu. Nanti siapa yang dapat masuk dalam Raudah, semayang sunat duha, sunat taubat, semayang lah apa pun. Ini kulna Kan? Kalau kata itu, Sini.
Okey, itu pintu tu. Pintu tu nak masuk Raudah tu pintu tu. Nah, pintu ni Babus Salam untuk ziarah Nabi. Okey. Kita ziarah Nabi dulu. Nanti tuan-tuan masuk sendirilah 2 hari lagi. Ada 2 hari lagi, peluang banyak. Okey, pintu ni nama Babus Salam. Nampak tu dia tulis tu. Babus Salam. Babus Salam. Hari ni hari Jumaat. Tuan-tuan tengok nanti dekat Raudah tu, jangan tanya ya Allah ramainya. Kalau boleh kita masuk hari lain, Haji Rizal ada lagi, nanti dia bawa masuklah. Kita ziarah Nabi, nanti saya akan tunjuk tiang-tiang tu, tuan-tuan tengok aja dengar suara saya. Babus Salam, nampak dia tulis tu. Bab As-Salam. Sana ada Babul Abu Bakar As-Siddiq, nampak tu. Dia ikut. Babu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Ada Babun Nisa dan sebagainya. Okey, jaga beg kita sama. Okey, buka kasut. Okey. Tuan-tuan, mari cepat sikit. Cepat. Jangan berhenti. Allahumma ghfirli. Ikut saya. Zunubi waftah li abwaab rahmatik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Okey, tiang nombor 1, tiang nombor 2, tiang nombor 3, tiang nombor 4. Nampak tak tiang nombor 5 ni? Ni. Nampak ada di atas tu, nampak? Dia tulis Had Masjid Nabi alaihi salam. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Nampak? Inilah Masjid Nabi yang asal. Okey, mana kursi roda? Ini Masjid Nabi yang asal ni. Turun ni. Mana kursi roda? Jalan pelan-pelan. Jalan. Tak saya tu atas. Kursi roda, cepat. Kursi roda mana? Ni saya nak minta tolong ni. Kursi roda, jalan. Jalan slow. Jangan. Kursi roda. Bagi ruang tak? Kursi roda. Jalan. Main. Ya Habibi. Arabia. Mana? Syukran. Okey. Syukran. Dia bagi. Arabia. Seorang je. Hai. Mana? Arabia ni. Okey, jom. Alhamdulillah. Bye bang. Doa kami Okey, ini nampak tak? Ni membar Nabi SAW. Ni. Okey, nampak tak pelantar tu? Tempat Bilal azan. Okey, daripada membar ini sampai rumah sana. Sampai rumah Nabi. Ini Raudah ni. Nampak nak masuk tadi tu. Tuan-tuan kena beratok macam itulah. Ni Raudah ni. Ni Raudah. Okey. Ini mihrab Nabi. Ni mihrab Nabi. Inilah tiang mukhallaqah. Ni tiang mukhallaqah. Yang belakang tu Sayyidatina Aisyah. Sana Abu. Ni Raudah. Nanti tuan-tuan masuklah. Petang ni boleh, bila pun boleh. Dia kena masuk pintu sana. Ni mihrab Nabi. Ni batang kurma ni. Batang kurma yang sayang Nabi. Kalau tengok belah sana ada tanda dah. Okey, tu ada. Ini Abu Lubabah. Okey, sekarang kita nak kemudian Sayyidina Umar sebelah tu. Assalamualaikum ya Khalifatullah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu. Ni makam Nabi ni. Ni Nabi, ni Sayyidina Abu Bakar, ni Sayyidina Umar. Ini rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Tuan-tuan ada sampai salam daripada kawan-kawan, sampaikan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku sampaikan salam daripada kawan-kawanku. Terus dia tak boleh tunggu, kita kena jalan terus. Nanti tuan-tuan masuk pula. Okey, inilah Babul Baqi'. Ini pintu Baqi'. Tu depan tu ialah perkuburan Baqi'. Tuan-tuan nak masuk macam mana? Masuk ketika solat. Lepas solat. Tuan-tuan tunggulah depan ni. Tunggu depan ni.
Lepas solat tunggu depan ni. Kemudian jenazah akan keluar daripada pintu ni. Keluar daripada pintu ni, tuan-tuan pegang jenazah tu ikut sampai naik dalam. Sekarang tak boleh masuk, ditutup. Ingat setiap kali waktu solat. Ni pintu ni, dia akan keluar daripada sini. Daripada pintu ni lah. Siapa yang nak masuk Raudhah? Itu masuk Masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil gambar. Kita boleh tunggu ni, jom jalan jom. Boleh tak? Kawan main yang Johor dengan Rodok Oh, lah. okey, okey. Kita action lagi. Awal-awal sampai dapat ah. Allah Akbar. Main Johor. Hebat tu. Rodok. Mamak ke tu dia buat Mamak, cepat buat cempa, dia belah lepas. Masuk ah. Toleh ah. Okey, mari kita berhenti kat tempat teduh tu, kita doa sikit. Orang lelaki ni, orang perempuan saya tak ada lah. Orang lelaki tak apa, dia tak ada masalah, dia tak kacau. Cari tuan teduh. Okey, mai. Kita duduk dekat-dekat sikit. Sementara orang perempuan tak ada. Main yang Johor lah. Tuan nak doa apa, doa. Jangan doa nikah seorang lagi. Bayar. Datuk kan boleh, kita doa. Kita doa belik-belik lagi. Tengok Pakistan mana. Kenal Pakistan mana pula, kita duduk depan tu. Okey. Duduk lagu, tumpang duduk lagu. Ini Zuhah bersumbat. Okey, mari duduk sini. Okey, tuan-tuan tengok tu, kiblat sana. Okey, Abang Zul duduk sini. Okey. Duduk tu. Kita doa belah sana. Okey. Saya duduk belakang sikit. Duduk sini, duduk sini. Dia tak kacau kita. Sambil-sambil Ustaz. Tak apa tahu. Tengok sana. Terima kasih. Okey. Okey. Ambil dah. Dah. Okey, duduk. Mai lelaki. Mari kita duduk rapat-rapat sikit. Tuan-tuan, kita hadap belah sana. Kita doa. Okey. Okey, mai. Mana lagi jamaah kita? Mai. Lelaki lah, tinggal lelaki, alhamdulillah. Okey. Ada lagi tak? Dah. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Lelaki tak kacau kot. Mai tu. Tuan-tuan jangan angkat tangan. Kata amin sudah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, hari ini ya Allah, kami berada ya Allah di makam Nabi kekasih kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu ya Allah, Nabi berada di bawah ya Allah, kami berada di atas ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, yang berada di atas ini belum tentu ya Allah untuk masuk syurga ya Allah. Tapi kami nak dapat syafaat daripada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, melalui Nabi kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Rahman. Ampunlah dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram. Kalau Engkau tak ampunkan dosa kami dan tak ada syafaat daripada Nabi ya Allah, maka tempat kami ialah neraka ya Allah. Kami tak nak masuk neraka ya Allah. Sesungguhnya dosa yang pernah kami buat ya Allah tidak dapat dipadamkan kecuali dengan air mata ini ya Allah. Maka ya Allah, kami mengalirkan air mata ini ya Allah untuk kami padamkan api neraka kami ya Allah. Ya Allah, melalui syafaat Nabi kami, ampunlah dosa ibu kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu ayah kami ya Allah, dan ampunlah dosa seluruh keluarga kami ya Allah, dan bukalah pintu hidayah keluarga kami ya Allah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kami ada isteri ya Allah, kami ada anak-anak ya Allah. Jangan jadikan isteri kami, anak-anak kami sebagai ujian kepada kami ya Allah. Kerana dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa isteri kami, suami kami dan anak-anak kami ya Allah. Bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Rahman. Bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika sekiranya ya Allah kami ziarah Nabi, inilah ziarah kami yang terakhir ya Allah. Tak ada ziarah lagi selepas ini ya Allah. Maka kami akan berada di alam barzah. Bagaimana dengan alam barzah kami? Sedangkan kematian itu sangat dahsyat ya Allah.
Sesungguhnya alam barzah lagi dahsyat. Tapi kami ziarah akan Nabi kami. Bagilah kami dapat syafaat daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu Nabi kami. Kami sayang Nabi kami. Dan kami telah menyampaikan salam kepada dia. Dan insya-Allah salam itu akan dijawab. Dan kami harap ya Allah, kami akan dapat syafaat daripada salam yang kami sampai itu. Marilah sama-sama sahabat, pakcik, abang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Inilah tuan-tuan sejarah daripada Masjid Nabawi. Okey, nanti kalau tuan-tuan nak masuk tu punggu orang bakit, nampak tak? Ingat sembahyang kat sini. Sembahyang dekat sini, bila habis aja dia akan sebut as-salatu 'alal amwat. Masuk ada jenazah dah. Jenazah akan keluar pintu ni, nampak tu. Bila tu pintu terbuka tu, dia akan masuk pintu tengah tu, dia akan keluar pintu ni. Bila keluar, tuan-tuan iring jenazah tu, dia akan bawa dengan cepatnya sampai masuk ke dalam. Tuan-tuan pasang kamera di bawah. Nanti jangan pasang macam ni, memang tak boleh, tak ada harapan. Pasang ke bawah, tengok bagaimana jenazah masuk. Tuan-tuan ambil lah betul slow. Dia 15 minit lah. Allahu Akbar, cukup menggerunkan. Sebab dia tak ada talqin. Habis tutup, tinggal macam tu aja. Kemudian tuan-tuan, kalau berani masuk ke 2 pagi. Jenazah yang bermasalah, terbakar, aksiden, tuan-tuan tengok, saya pernah tengok ada jenazah tu duduk berdiri je ni terbakar. Waktu turun tu disedut, cup. Siapa sedut tak tahu. Punya cepat tapi menggerunkan. Kalau berani lah ke-2 ke-3 pagi. Kalau tak berani, ikut jenazah masa solat waktu, insya-Allah boleh masuk dalam tu. Orang perempuan tak boleh masuk. Sekarang ditutup. Jadi tuan-tuan masuk. Dengah ni, kalau tuan-tuan tengok ada kawasan lapang tu, itu ialah Ahlul Bait, semua keluarga Nabi, termasuk isteri Nabi. Sana sikit Imam Malik. Kemudian atas sikit tu tuan-tuan akan tengok ada Osman bin Affan, semua dalam ni. Lebih kurang dalam 100,000 juga para sahabat. Ramai juga dalam ni. Jadi insya-Allah habislah tuan-tuan program kita pagi ni. Serah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk Raudhah boleh, tuan-tuan nak balik boleh, tuan-tuan nak tunggu solat pun boleh. Okey, macam mana? Tunggu. Tuan-tuan nak tunggu solat, sila. Dah lah ni dia sesak. Sesak sangat. Tapi kalau siapa nak cuba, Boleh lah. boleh beratok tadi kat dalam tu. Pukul 11 dia akan tutup kawasan perempuan. Lepas Tuan-tuan dia buka. Kawasan perempuan tu boleh masuk. Jadi dia jadi besar. Rezeki siapa dapatlah solat Jumaat dalam tu. Tapi kena tahan sikit lah sebab duduk lama kan. Takut batal wuduk. Okey. Memang boleh masuk. Kita berpisah sekarang. Tuan-tuan nak tunggu solat masuk Raudhah, tuan-tuan nak tunggu solat ataupun tuan-tuan nak balik sebab saya nak kena bertolak dah, nak pakai kain ihram. Siapa nak ikut saya nak balik? Jom kita balik kot ni.